Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Allahul musta'an, Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman seluruh yang menonton bicara sentuhan hati dari Haramain. Sentuhan hati dari Haramain. Subhanallah, ibrah di sebalik haji. Bersama dengan saya Ustaz Dr. Ashraf Suwarin, kita bicarakan dari hati ke hati. Dan insya-Allah pada kali ini kita bersama dengan subhanallah insan yang sangat hebat, seorang penyanyi legend, Datuk Nash. Allahu Akbar. Jadi saya nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang bersama di talian pada kali ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halak Dr. Alhamdulillah Ashraf? Alhamdulillah. Kalau Barabi. Alhamdulillah. Kita kif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kuish. Baik. Datuk Nash, apa khabar sekarang Datuk? Macam inilah saya, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sebagaimana yang kita merasai hidup yang secara baru ni, kita kena bersyukur kepada Allah. Itu yang digambarkan, subhanallah, walaupun kita PKP, tapi kita sebagai yang pertama, kita jaga SOP, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bicara kita hari ini berkaitan untuk kita imbau kembali kenangan kita di Tanah Haram. Kita mengerjakan haji, alhamdulillah, kita pernah bersama. Saya Betul. membimbing jemaah haji bersama dengan Datuk Nash pada tahun 2017. Betul Datuk ya? Betul. Alhamdulillah. Jadi sebagai awal ni, saya nak perkenalkan yang tidak asing lagi nama penuh yang diberi, Haji Jamaluddin, Datuk Haji Jamaluddin bin Haji Ilyas. Nama glamour dia Datuk Nash. Subhanallah. Mungkin Datuk boleh cerita awal ini, Datuk. Pengenalan daripada sebagai ahli muzik, penyanyi, dan alhamdulillah, dan hari ini subhanallah, orang yang hebat, janggut pun nampak hebat, subhanallah. Silakan Datuk, sebagai mukadimah bicara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya rindui, yang saya hargai, Ustaz Dr. Ashraf yang menjadi guru saya di Tanah Suci. Alhamdulillah, maupun pada ketika waktu latihan di masjid dan negeri, dan juga sebahagiannya di perkarangan pejabat Zahafiz. Alhamdulillah kita bertemu kali ini dalam pertemuan di alam maya. Jadi alhamdulillah Allah temukan kita kembali setelah sekian tahun, daripada tahun 2017 hingga ke saat ini, baru kita dapat bertemu kembali. Saya adalah merupakan seorang manusia yang sangat biasa, merupakan insan yang banyak dosa. Boleh dikatakan saya juga adalah merupakan sebahagian daripada pendosa-pendosa dalam dunia ini. Tetapi oleh kerana kata orang tu ada perasaan sedar, perasaan insaf. Jadi setelah kita pergi ke dapat menjadi duyuf rahman, tetamu Allah ni, jadi sekurang-kurangnya kita tahu yang Allah Maha Penyayang, Allah Maha segala-galanya. Jadi Allah berikan saya untuk terbang daripada Malaysia sehingga ke Tanah Suci, di Makkah dan juga di Madinah Al-Munawwarah. Saya beranggapan dan saya berasakan bahawa Allah bentangkan saya sebagai tetamu yang ada dengan bentangan hamparan ataupun hamparan indah. Jadi saya bila kata tiba di sana, kita disambut dengan pengarah immigration di Saudi. Jadi kita ni mudah, beg kita semua orang uruskan. Alhamdulillah. Jadi tiba di hotel sana pun hotel yang sangat indah. Kita boleh nampak
Kalau di Mekah kita boleh nampak Kaabah daripada hotel kita. Kalau di Madinah kita boleh nampak kubah hijau di Masjid Nabawi. Jadi kita boleh nampak daripada hotel kita. Itu merupakan satu kenangan yang saya rasa saya tak akan mudah lupakan. Sebab apabila saya tiba di sana, kita dapat layanan demi layanan, layanan demi layanan. Bukan hanya daripada petugas-petugas tabung haji itu sendiri ataupun maupun daripada pejabat tabung haji di Mekah dan juga di Madinah sahaja, ataupun pejabat tabung haji di Jeddah. Tetapi mereka ini adalah merupakan orang yang sangat indah, yang sangat bertanggungjawab. Saya dapat merasai itu semua pada ketika pelaksanaan haji saya pada 2017. Subhanallah. Apa yang Datuk cerita di awal tadi, saya tiba-tiba terfikir, kadang kan Allah beri sesuatu tu dalam keadaan pengalaman yang berbeza-beza. Kita ini menjadi tetamu Allah kadang beza dengan tetamu manusia. Kita minta manusia layan, tapi bila sampai sana kita kena layan diri kita, perhambakan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya? Cuma Benar, sangat benar. Yang saya nak Datuk share, mungkin ada sesuatu benda yang sampai sekarang Datuk tak boleh lupakan. Kadang ada orang pergi dalam keadaan kemudahan, ada orang pergi dalam keadaan kesulitan. Macam kita atas dunia yang kita duduk ni sama, tapi rasa yang beza-beza, ujian beza-beza. Macam kita COVID ni semua kena, tapi perasaan beza-beza. Macam tu sebagai tetamu Allah, macam-macam ujian dia. Mungkin Datuk ada benda yang subhanallah, Datuk cerita. Itu sebab kalau misal kata kita rasa sekarang ni, kalau kita renung dan kita amati bagaimana susah payahnya zaman-zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak mentarbiyahkan umat, sama ada pada ketika Rasulullah itu sendiri menjalankan ibadah untuk berdakwah. Setelah kewafatan Rasulullah pun sahabat-sahabat baginda pula yang mengambil alih untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Ini adalah merupakan kalau kita belajar pun kita ada 6 sifat sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat situ kita dapat lihat apa-apa. Itu yang saya dapat rasa di bagaimana kata orang tu indahnya silaturahim di antara kita sama insan. Tak kira bangsa, tak kira bangsa dan juga tak kira di mana pun ada, as long as bangsa agama itu adalah agama Islam, agama yang satu, ad-din yang sangat dicintai. Jadi saya rasa walau apa bangsa sekalipun, kita dengan satu kalimah kita. Jadinya kita sebagai tetamu Allah ni, maknanya Allah perintahkan, seolah-olahnya Allah perintahkan mereka-mereka yang berada di sana tu untuk melayani tetamu-tetamu Allah ni dengan layanan yang sebaik mungkin. Bila sebut tu kerja haji ni, di bahasa mudah dia cari pasal. Kerja haji ni kalau bahasa mudah kita kaji balik dalam beberapa kitab, ibadah yang cari pasal. Kita kena pakai ihram dalam keadaan tempoh yang agak lama, yang tunaikan haji ifrad. Kalau haji tamattu tu mudah, haji ifrad kan dalam keadaan kita berihram yang terlalu lama. Dan subhanallah, tadi Datuk cerita dulu berhimpun, suasana yang sangat seronok. Tapi beza dengan tahun ni, kita dah 2 tahun dah, kita seolah-olah tidak dijemput. Mungkin apa pandangan Datuk yang boleh Datuk share untuk kita semua faham dan kaitkan dengan subhanallah yang Datuk dah alami haji 2017 atau pengalaman Datuk yang dah sampai, dan kaitkan, adakah ini balak pada Allah pada pandangan Datuk, adakah ini musibah daripada Allah, atau apa sebenarnya yang Datuk boleh sharekan? Silakan. Yang pertamanya, apabila pemergian saya pada tahun 2017, alhamdulillah kita rasa macam kita boleh share makan satu sama-sama. Kadang-kadang bila kita duduk, kalau kita puasa kat sana, orang tahu kita puasa, orang akan bagi infak dan sebagainya. Banyak benda-benda kat sana. Dan kita pergi kedai pun, kita pergi nak pergi shopping. Bukan shopping lah, macam nak beli barang-barang sikit-sikit macam tu kan. Kita rasa sangat dekat. Dia punya
Silaturahim dia tu memang tidak ada syak dan wasangka dan sebagainya. Tetapi dia sebalik pada ketika dan saat ini dah 2 tahun sebagaimana Ustaz Doktor cakap. Yang pertamanya bagi saya dia ada dua. Dia ada dua yang kita kena kaji. Yang pertamanya kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurnya kenapa? Kerana di zaman sekarang ini, zaman ketika ini, di zaman kita masih lagi bernyawa yang Allah pinjamkan, kita dapat lihat betapa kebesaran Allah itu memberi kita dugaan, memberi kita asbab kepada kejadian dan ujian yang ada, ujian yang berlaku ketika ini. Kenapa? Orang yang dah tak ada dia tak dapat rasa. Orang yang belum ada pun lagilah tak dapat rasa. Jadi pada ketika manusia yang hidup pada zaman yang sekarang ni, Allah bagi kerana apa? Kerana Allah sayang, kerana Allah suka. Jadi Allah bagi sedikit sentuhan kepada kita. Yang nombor duanya, saya rasa ini adalah satu sentuhan daripada Allah SWT, hanya sedikit sahaja sentuhan. Jadi pada saat ini, pada ketika ini, memang benar. Kita nak pegangkan yakin kita kepada Allah SWT bahawasanya Allah Maha berkuasa segala-galanya, bukan makhluk. Makhluk langsung tak ada kuasa. Yang berkuasa hanya Allah. Jadi apabila musibah yang datang, apabila perkara yang berseumpama ini yang datang, ini adalah kerana kehendak dan juga dengan izin Allah SWT. Agar kita tahu, selama ni kita leka, selama ni kita tidak semayang, selama ni kita ambil mudah, selama ni kita tak duduk dalam majlis ilmu, selama ni kita tak tahu apa itu taklim, selama ni kita tak tahu apa itu nikmat fadilat berjemaah. Jadi banyak benda-benda yang kita rasa kita tak tahu. Yang hanya tahu ni segelintir-segelintir mereka yang nak ambil tahu dan juga yang bertanggungjawab. Jadi bila dikatakan majoritinya maknanya macam biasa, kita dah duduk selesa, kita dah senang. Mereka ini kejar untuk mendapatkan kesenangan dan sebagainya. Jadi ini alhamdulillah kerana Allah sentuh kita sedikit, sekurang-kurangnya kita boleh jadi imam dalam keluarga kita. Sekurang-kurangnya kita boleh baca Al-Quran untuk dekatkan diri kita dengan Allah SWT. Jadi inilah dua perkara yang saya dapat rasa dengan apa yang kita sepatutnya rasa. Saya nak share dengan Datuk satu ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita ambil sebagai motivasi dan peringatan. Sambil kita ambil apa yang Nabi ingatkan ini, Allahu Akbar. Macam Datuk sebut tadi, ada yang pertama syukur, yang kedua sentuhan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ingatkan kita, akhir zaman akan datang nanti orang ke Mekah bukan tujuan untuk ibadah, tapi orang ke Mekah tujuan untuk bisnes, untuk tunjuk dia mampu, untuk tunjuk dia ada harta. Bila jadi macam ni, subhanallah, Allah nak sentuh kita macam Datuk sebut. Allah nak sentuh kita daripada leka. Kadang ada yang setiap tahun dapat ke Mekah. Jadi untuk yang akhir ni, sebagai kesimpulan, Datuk cerita, ajak sama-sama kita fikirkan mungkin apa yang perlu kita perbaiki, kita kembali kepada Allah. Mungkin ada sesuatu yang Datuk boleh simpulkan hujung-hujung ni untuk sama-sama kita ambil peduli. Allahu Akbar. Silakan Dok, sentuhan. Baik. Pada penghujung ni, saya nak ambil sentuhan sedikit lah apa yang saya rasa dan apa yang sepatutnya kita tahu. Kalau kita nak cerita, benda ni memang terlampau panjang dan banyak dan tak cukup masa kita. Tapi seronok kalau kita cerita benda yang macam ni. Yang paling pentingnya ialah, yang paling pentingnya, kita kena tahu bagaimana usaha Nabi Muhammad SAW untuk nak menjemput kita, nak menjaga kita fikir susah ataupun risau Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya. Jadi bagaimana kalau kita cerita satu persatu, kita tak mampu kita cerita kerana kita sentiasa menangis kerana apa? Kerana insan yang seumpama ini, insan yang kita maksudkan ini adalah insan yang sangat mulia, bukan hanya di sisi malaikat, bukan hanya di sisi manusia, insan sendiri, tetapi mulia di sisi Allah SWT. Bagaimana saya kata macam tu? Kerana apa? Kerana sehingga setiap langkah Rasulullah, tidur Rasulullah, doa Rasulullah, tahajud Rasulullah sentiasa untuk umatnya. Sehingga malaikat yang nak mencabut nyawa Rasulullah sendiri pun
Dia macam seolah-olah dia tak sanggup. Dan itulah yang paling lembut sekali yang dia nak tarik nyawa Rasulullah pada ketika itu. Dan Rasulullah masih lagi ummati, ummati, ummati. Subhanallah. Sangat cantik. Terima kasih Tok. Daripada perkongsian Datuk tadi, boleh kita simpulkan, subhanallah, kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita banyak syukur, dan yang kedua, kita banyak koreksi. Apa koreksi? Kita kena banyak muhasabah diri. Dan kita kena rasa untung kita dilahirkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan kita diuji. Sebab apa? Ujian kita baru sikit tu berbanding ujian kita, ujian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada atas perkongsian Datuk Nash tadi, mudah-mudahan ada sesuatu ibrah di sebalik haji. Allahu Akbar. Dan saya nak minta kalau ada sentuhan lagu daripada Datuk, kalau ada silakan. Sikitlah, sikit. Mungkin peminat nak dengar radio. Allahu Akbar. Saya suka lagu ni sebab lagu ni menceritakan tentang rohani yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita yang kita bawa di mana-mana, walau di mana sajalah, di tandas, di surau, di masjid, di mananya, yang kita bawa selalunya ialah rohani kita. Allah. Jadi lagu ni kalau siapa yang nak Google, jangan dengar lagu ni, jarang orang nyanyi, jarang saya nyanyi. Tapi lagu ni sangat memberi keindahan erti kata yang sangat dalam. Lagu Datuk sendiri ke? Lagu saya sendiri. Nama lagu tu Asli. A-S-L-I. Asli. Kalau nak cari Google, Asli Nash. InsyaAllah dia orang akan dapat lagu Asli. Kedip sinar matamu, memukau sang rembulan, engkaulah kekasih yang selalu ku rindu. Cinta kita umpama alam semesta, setiap pada takdir yang hadir, maka indah segalanya, gitu asyik kepadanya, ku nanti dengan 1000 harapan. Aslinya cintamu bagai lautan permata, tak ternilai indahnya di dunia. Macam itu lagu Kong Ustaz. Wow. Hebat. Tersentuh. Dah lama tak nyanyi ni kan. Kadang-kadang kita ya Allah, umur pun dah tua kan. Jadi kadang-kadang terlupa pula walaupun lagu sendiri. Tapi lagu tu memang dia ceritakan tentang rohani kita. Terima kasih banyak Datuk Nash. Terima kasih bersama dengan kami pada petang ini dalam sentuhan hati Ar-Rahman Ibrah di sebalik haji. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Saya masih ingat. Mudah-mudahan Allah rahmati Datuk, sentiasa diberi kekuatan. Kita semua pendosa, tapi kita nak menuju ke syurga ni. Kita tak sempurna. Yang kita nak cari adalah redha Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan Datuk dalam keadaan yang baik, sentiasa berada dalam hidayah Allah. Mudah-mudahan kita semua akan kembali menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Datuk. Kita akan berhubung seterusnya insya-Allah. Maafkan saya, doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.